Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi secara langsung dalam ruang bicara selama sejam. InsyaAllah kita akan berbincang, bersembang dengan topik-topik yang kita pilih. Dan kali ini topik yang cukup istimewa untuk kita berbincang bersama, kaedah penyatuan ummah. Itu yang bakal kita bincangkan selama sejam. Dan anda boleh berkongsi pandangan ataupun pendapat dengan kami di talian 0320594624 ataupun 0320594625. Lontarkan apa saja asalkan ianya bertepatan dengan topik yang kita pilih. Alhamdulillah, kita akan bersama dengan panel yang cukup arif tentang apa yang bakal kita bincangkan ini. Yang berbagai Ustaz Yazid Haji Ma'ruf, penulis buku Revolusi Semesta yang juga timbalan pengurusi Yayasan Fikir Ummah. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara. Dan Tuan Abdul Syukur bin Ismail, pengurusi Yayasan Fikir Ummah dan usahawan. Terima kasih Tuan. Baik, saya nak bermula dengan yang tentang Yayasan Fikir Ummah terlebih dulu sebelum kita menjelajah tentang topik yang bakal kita bincangkan, menyentuh tentang isi intipati buku. Baik, Tuan Syukur mungkin boleh jelaskan sikit tentang Yayasan Fikir Ummah dan usahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk. Berkenaan Fikir Ummah ni kami tubuhkan dengan harapan kami dapat menyampaikan apa yang seharusnya yang kita berikan kepada ummah berkaitan dengan pembangunan ilmu, siasah dan juga dakwah. Jadi kami sediakan platform bagi memudah carakan apa jua penulisan daripada ustaz, contohnya, dan juga kendak-kendak yang di luar daripada konteks buku ini, asalkan ia bertepatan dengan pemikiran ummah, mengembangkan ummah. Jadi dari konteks ini pihak kami Yayasan Ummah, kami daftarkan dengan harapan ianya dapat boleh dikatakan mengikuti kendak-kendak pihak-pihak kerajaan, dan secara tidak langsung boleh mendapatkan bantuan untuk kita menyediakan prasarana yang lebih baik untuk mengembangkan, contohnya seperti buku yang kita ada ni, kerana ia perlukan dana yang banyak daripada penerbitannya dan juga penyampaiannya, juga mengadakan kelas-kelas bagi mengedarkan lagi isi kandungan buku-buku yang akan diterbitkan, yang dah diterbitkan dan akan diterbitkan. Jadi saya rasa itulah. Ya, di ujungnya ada usahawan. Apa sangkutan pula dengan usahawan? Usahawan ni begini, ahli-ahli yang ada sebenarnya kebanyakannya bukan yang bermakan gaji. Jadi mereka adalah daripada kalangan IT, daripada company secretary. Jadi kebanyakan adalah usahawan dan juga peniaga-peniaga yang lain lah. Jadi kita letakkan usahawan tu kerana kebanyakan NGO adalah mereka yang terdiri daripada bekas-bekas kegiatan kerajaan ataupun yang masih berkhidmat makan gaji. Tapi yang ahli yang kita ada sekarang ni adalah mereka begitu sendiri kebanyakannya. Jadi, baik, itu permulaan yang cukup baik daripada Tuan Abdul Syukur. Cuma kita nak kenal hati budi penulis ni. Macam mana boleh dapat tajuk yang saya rasa besar tu, Revolusi Semesta. Semesta ni kalau nak dibayangkan soal alam yang terbentang luas. Tetapi pada perkiraan saya juga, saya nampak bahawa tiap-tiap huruf semesta tu membawa makna yang tersendiri kepada penulis. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dihormati Tuan Pengurusi, penonton sekalian, alhamdulillah saya dapat Revolusi Semesta ni daripada pergolakan umat Islam hari ni. Kalau kita tengok dengan perpecahan, pergaduhan, sampai kita tengok tak ada dunia yang selamat hari ni kecuali kita Malaysia aja. Yang lain semua dah bergolak dah. Jadi daripada cetusan itu, sebab saya lama dalam bidang keselamatan, dan ini saya menulis tu, iaitu daripada revolusi itu makna kita perubahan cara menyeluruh dan radikal. Tapi radikal kita bukan dalam bentuk perang, bukan ekstrim. Bukan ekstrim. Kita perang psikologi, bukan perang senjata. Kita bukan menyerang, kita menerang
pengaruh pendidikan. Itu berbeza tu Ya. Tetapi dia bunyi rang-rang dia. Jadi yang kita ini kan swasta, semester tu, S tu kita nak syariat, wahyu tu, kita nak martabatkan. Hari ni dah terpinggir. Ya. Yang kedua, E tu kita gunakan teknologi hari ni. E-dakwah. Kita ada buku yang ada 6 siri ni, dalam masa 6 minggu ataupun 2 bulan orang akan celik syariat melalui TOT, training of trainer, dan kita sediakan kemudahan cara e-dakwah. Ya. Dan juga dia boleh ikut kita pergi kerja, dia boleh ikut dalam kereta. Kita boleh on. Jadi ilmu ikut kita. Kalau nak kita dengan tanda je. Kalau kita nak lari lagi kat mana? Hari ni kita nak pergi masjid, pergi surau, tak, so ilmu ikut kita. Ya. Betul. Ya. Itu kita guna e-dakwah. Kita buat apa ni, training of trainer, TOT, training of trainer. Apa itu yang kita nak perkasakan ialah 3 subjek utama, iaitu minda. Minda ni mana akidah dan falsafah. Kalau kita dulu kita kata nak tarik haiwan tu, tarik hidung dia. Manusia kena tarik minda dia. Ya. Dan kita apa ni, minda itulah akidah dan falsafah yang kita ni martabatkan. Apa itu emosi? Emosi ni adalah akhlak tasawuf. Hasad, dengki, ujub, riak, takabur. Ini semua daripada emosi. Ya, itu tasawuf tu. Itu as a spiritual. Jadi kehidupan kita semua berdasarkan syariat Islam. Hari ni kehidupan kita jauh menyimpang daripada syariat Islam. Yang kita ikut syariat Islam apa dia? Bank ada Islamic, ada apa ni, konvensional. Bond ada Islamic, ada konvensional. Lepas tu takafur, ada Islamic. Yang lain semua kita ikut barat. Sedangkan ya ayyuhallazina amanu bisilmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaitan. Hendaklah kamu terima Islam ni seluruhnya, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Tapi hari ni semua kita ikut barat. Yang Nabi kata, sampai satu masa umat aku, dia kata, dia orang masuk lubang biawak pun kita ikut. Sahabat kata, siapa? Yahudi Nasara. Kita ikut, kata dia. Ya. Lepas itu kita takwa matlamat kita. Pada takwa ni ada 20 janji Allah kepada orang bertakwa ni. Ya, bila 20 janji Allah ni, Allah innallaha la yuhliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkin janji. Allah selamatkan kita, tapi hari ni kita jauh dari takwa. Dan itu amali, kita praktis dalam kehidupan kita. Yang kata Islam tu cara hidup tu, itu kita ini. Soal ilmu, Tuan Syukur, bila kita tidak memiliki kekuatan ilmu, kita mungkin goyang untuk berhadapan dengan falsafah barat yang saya kira kalau soal hipokrit barat ini memang menjadi satu pada permasalahan yang memang kerja dia pun untuk menjadi begitu. Bagaimana kita nak hadapi dengan dakwah yang cuba kita sampaikan melalui penulisan dan bahan-bahan ini? Terima kasih. Itulah yang dikatakan ilmu ini. Orang yang tidak berilmu, kalau dia beramal, sesat. Beramal tapi tak berilmu pun sesat. Jadi daripada rumusan yang kita dapati bahawa ilmu ini kita perlu mencari. Ilmu tak akan datang pada kita. Dan apabila kita mencari ilmu secara tidak langsung, ilmu yang baru akan mengikuti kita. Jadi kaedah ini yang kita rasakan macam Ustaz Yazid, buku-buku yang penulisannya. Ilmu itu ilmu yang boleh dikatakan ada ilmu hanya untuk sesuai bagi seorang mengkaji, menggunakan. Tapi ada ilmu yang kita gunakan untuk ramai, kebaikannya bagi ramai. Jadi yang kita dapati sekarang ni, buku yang Ustaz Yazid ketengahkan, sama dia yang sekarang ini dan yang akan datang, mempunyai kandungan yang boleh dikatakan umum, tak begitu empirical, tak begitu khusus, tapi dia seperti kata tadi, apabila kita baca 3 sendian ni, buku ni, kita rasakan bahawa sesiapa yang bacanya akan dapat suatu kesedaran daripada segi takwa tadi. Kerana takwa ini perlukan ilmu. Jadi maka itu kita rasakan buku Ustaz yang ada sekarang ni, sekiranya bagi sesiapa saja, whatever level, kalau dia habis membaca 6 sendi buku ni, insya-Allah takwa tu akan ikut, perkembangan ilmu akan datang, dan kegairahan untuk mencari ilmu lebih dalam, insya-Allah dia akan bersama.
Boleh saya katakan Ustaz bahawa pemilihan buku ini boleh kita jadikan sebagai satu kesempatan kepada mereka yang tidak dapat belajar ilmu agama secara formal. Apakah ini bertepatan kalau perkiraan ini diambil kira? Kalau kita tengok sejarah ni satu yang berulang. Satu ketika pada kurun yang kedua, ketiga hijrah dulu, bila zaman sahabat-sahabat ni, bila Islam dah berkembang sampai Greece, Parsi, Rom dan sebagainya, masa itu masalah kawalan, hilang kawalan, masalah bahasa jauh. Ada sifat malas, sifat tak peduli, sifat dia apa yang dipanggilkan indifference. Boleh saya selit situ? Boleh. Daripada sebab-sebab tadi ada juga yang bersangkutan tentang perbezaan ideologi politik. Oh ya, itu asas yang paling kuat. Contohnya dengan kita lah. Kalau dia dah tegur parti, suatu parti, dia benarkan bagaimana dia benarkan pun tidak akan berubah pemikiran. Walaupun mungkin dalam hatinya dia tahu kebenarannya letak di mana. Tapi ini sikap manusia yang mana hanya dengan Islam dan takwa saja yang boleh dapat merubah dan menerima dengan nama itu yang baik. Jadi berbalik kepada apa soalan Datuk tadi, memang agaknya sukar Datuk. Sukar untuk kita, walaupun bagaimana usaha kita perlu usaha, kerana hidayah itu di tangan Allah, kan? Jadi kejayaan pun pada yang Maha Kuasa, bukan kita yang menentukan. Betul, sebelum saya nak Boleh Ustaz, saya nak bagi Ustaz tambah. Kalau kita tengok masyarakat manusia ni, pola atau corak pemikiran manusia di dunia ni terbagi pada tiga. Satu, dia lebih pada adat, Islam. Ini yang berlaku pada Arab Jahiliyah. Ini yang berlaku pada dunia Islam yang bergolak hari ini. Lebih daripada ini, kalau tengok di Pakistan tu, dia hampir dekat 100% Islam, tapi oleh kerana ada etnik saja. Dan dia Syiah dia sikit aja, Ahlussunnah wal Jamaah, Pashtun, Punjabi, Sind, ada Balujistan, itu saja yang besarnya. Tetapi oleh kerana mereka ni ikut kabilah dia, percaya, orang lain dia tak boleh terima. Kalau India dia panggil kasta, kalau kita kata di orang putih panggil warna kulit. Ini tak boleh bersatu. Manakala yang kedua pula, kita ikut akal bersumberkan akademik dan sains teknologi, yang kita ikut barat juga tak boleh bersatu. Tak boleh juga. Tak boleh. Teknologi pun tak boleh juga. Tak boleh. Kecuali kita ikut syariat wahyu. Itu sebab bila dia kahwin, dia suruh pilih satu rupawan, lepas itu hartawan, bangsawan, agamawan. Pilihlah agamawan. Ada yang jadi tak ketahuan pada itu yang selalu sangkut yang tu. Jadi itu benda-benda yang kita lihat boleh kita cuplik, akhirnya membawa kepada soal memerangi kebatilan, memerangi soal kejahilan, masih lagi bermain dalam jiwa ataupun minda masyarakat kita. Bagaimana kita nak ubah secara drastik perkara ini Ustaz, agar boleh kembali kepada landasan yang betul? Kita kena balik syariat. Bila kita balik syariat, kita tengok apa yang dibuat oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah. Dia boleh menyatukan yang, kalau kita hari ini start teruk Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah, dia berperang, berbunuh-bunuh, dendam kesumat, berlaku kematian, kecederaan daripada keluarga terdekat, rakan taulan dia. Seolah-olah memang tak boleh bersatu lagi. Kita belum sampai peringkat itu lagi. Tapi kita bimbang juga Ustaz, kalau pembawakan itu tidak dikawal, minda yang terbuka tidak ni, mungkin satu hari kita akan ditimpa perkara macam ni. Kita itu sebab kita kena perkasakan syariat. Hidup kita, bila kita ikut syariat, insya-Allah kita semua selamat. Sebab, dan kita buat penulisan kita contemporary. Kita bukan, kalau kata berkenaan muamalat, muamalat kita selalu disebut banking, ekonomi, tapi kita tulis politik, pendidikan, apa itu hiburan, sosial, apa itu berbagai-bagai kita masukkan dalam itu. Macam mana kita, kalau adab kita bersyokan, adab kita bersosial, ada cara dia. Hari ini sebenarnya Datuk, kita hari ini sebenarnya kita tak mampu senyum, tak mampu gelak, tak mampu berhibur, sebab rakan kita, saudara kita se-Islam kita dalam keadaan yang amat terancam, terbunuh hari-hari terbunuh.
Kalau ikut kepada apa Nabi kata, tidak beriman kamu sehingga kamu mengasihi saudara kamu seperti kamu mengasihi diri kamu. Jadi kita hari ni kita boleh kelak, boleh ketawa mana kita, iman kita di mana. Dan sampai Dr. Yusuf Qadawi dia keluar fatwa dalam keadaan hari ni, haji, kalau haji yang sunat, haji 2, 3 ke 4 ke umrah boleh tangguh. Kita kumpul dana, macam mana kita nak bantu umat Islam hari ni? Itu yang dia keluar. Tapi kita hari ni kita bercakap dari segi sejarah, apa yang berlaku pada umat Islam. Ini Palestin ni asalnya Israel masuk, Solusinya tak ada. solusi tak ada. Tindakan yang tak ada. Lepas itu kita bercakap pasal welfare. Tak ada makan, tak ada minum, tak ada ubat. Penting. Tapi ada yang lebih penting lagi. Dan lepas itu pula kita bercakap pula pasal Barat, hipokrit Barat. Barat apa macam-macam buat kepada umat Islam. Itu kerja dia. Tapi adakah kita mengakui bahawa kelemahan kita? Baik, kita akan bincang selepas ini di mana kelemahan kita yang harus kita perbaiki, dan buku Revolusi Semesta ini memberikan sedikit sebanyak ilmu yang perlu kita dekati, dan akhirnya kita akan cuba untuk mengatasi apa yang Ustaz sebutkan tadi. Kita akan jumpa lagi selepas ini. Kita akan bincang bagaimana kaedah penyatuan ummah selepas ini. Baik, terima kasih. Masih lagi bersama dengan Ruang Bicara. Kaedah penyatuan ummah itu yang sedang kita bincangkan bersama dengan Ustaz Yazid Haji Ma'ruf, penulis buku Revolusi Semesta, dan juga Tuan Abdul Syukur bin Ismail, pengurusi Yayasan Fikir Ummah dan Usahawan. Cuma satu perkara, Tuan Syukur, kita lihat bahawa pihak yayasan mungkin menyimpan satu orang kata harapan yang tinggi menggunung terhadap bantuan dan sebagainya, juga daripada kerjasama NGO untuk merealisasikan tentang dakwah yang seperti ini. Apa yang bermain dalam minda, Tuan Syukur? Terima kasih, Datuk. Ya, untuk menyediakan dana bagi menulis atau buku-buku, menjayakan buku-buku yang dalam planning kita. Kita belum ada, setahu saya ya, suatu badan yang daripada kerajaan yang bersedia untuk membantu NGO seperti Yayasan Fikir Ummah ini. Seandainya kita bawa projek paper kita untuk mendapatkan dana bagi suatu tujuan, contoh penulisan, mengambilkan buku-buku rancangan kita yang ada lebih kurang 20 buah lagi. Jadi di sini kita tak nampak yang di mana badan yang agaknya bertanggungjawab untuk kita yang ke depan. Yes. Untuk kita menghantar projek paper kita dan mendapatkan bantuan, bukan untuk keperluan prasarana lain, tapi untuk khusus untuk menerbitkan buku-buku yang dalam perancangan kita. Banyak dugaan tak buku ni? Ustaz Yazid telah sebut tadi 100,000 habis dalam masa 10 tahun. Ya, jadi untuk menggajikan pembantu-pembantu yang ada dan menyewa pejabat. Jadi ini semua memerlukan dana. Kau tanya dia orang, dia kata tulis kat rumah. Tak payah jawab. Ustaz, kita perlu kita tahu apa benda masalah. Okey. Terima kasih. Jadi ialah kata orang kita masing-masing ada pencarian hidup kan. Jadi kita tak boleh kata 100% untuk menumpu mengeluarkan buku-buku ni. Betul. Jadi kita perlukan bantuan. Dan walaupun bagaimanapun kita juga ada disarankan bagaimana untuk dapatkan dana dan dana yang boleh membantu kita. Namun hari ini kita belum merasa puas kerana ini akan makan masa yang panjang. Sedangkan buku-buku yang dalam perancangan kita mungkin dalam 6 bulan lagi. Jadi kita perlukan dana yang besar. Sesudah ini mungkin saya akan lebih berani untuk approach badan-badan yang akan dibantu oleh mungkin 2-3 rakan untuk mengeluarkan dana-dana bagi menyediakan pencetakan yang adil lah seterusnya. Baik Ustaz, yang jelas Ustaz dah sebutkan tadi bagaimana kita harus mengasihi sahabat-sahabat kita yang sedang menderita dan sebagainya. Kalau boleh pun tak boleh kita mampu senyum dan sebagainya. Tetapi sikap tak apa ni, tidak mengapa ni masih lagi menebar dalam kehidupan dan juga cara hidup masyarakat seharian. Macam contohlah, tsunami kena di Aceh, tak kena di Kuala Lumpur. Dia kena di Penang kan, tak kena di Melaka. Jadi
bila rumah kita runtuh baru kita tahu bahawa wah macam ni rumahnya. Jadi sikap tak apa ni macam mana Ustaz kita nak ubah? Kita kena balik Datuk pada syariat Islam. Syariat Islam ada sikap amanah. Tengok satu-satu orang, kita ni pemimpin. Sedik, amanah, tabligh, fatanah. Amanah, bijaksana mesti ada. Bila amanah tu mana kita bertanggungjawab. Kita bertanggungjawab pada diri kita. Kita bertanggungjawab pada ahli keluarga kita. Kita bertanggungjawab pada masyarakat kita. Kita tanggungjawab. Yang sedangkan dia kata apa ni, ini jaidun bil ardi khalifah, dia kata. Kita dijadikan sebagai khalifah, pentadbir alam. Bila pentadbir alam, maknanya kita mesti ada sifat amanah, bertanggungjawab. Jadi bila kita rasa kita tak rasa macam mana orang yang kepayahan orang yang rasa. Bagi diri saya merasakan perkara-perkara yang begini tu. Pertama sekali kita tengok, kita kata simpati je lah. Tak cukup. Lagi satu dia kata empathy. Empathy, you merasakan. Tapi bagi saya merasa saya pernah ditawan. Saya pernah ditembak. Dan saya pernah duduk negara yang bergolak. Di mana kita, dinding rumah kita tu ada lagi petition dia, dipanggil kabinet tu, tapi dalam tu pasir. Apa ni Ustaz, saya berminat nak turunkan cerita ni. Kita ambil pemanggil dulu di talian. Assalamualaikum Cik Abdul. Tak apa clear, putus-putus. Waalaikumsalam. Okey, silakan. Ni Abdul lah. Ya. Datuk. Abdul. Jangan dengar TV. Okey. Saya nak sarankan satu perkara. Ya. Untuk rancangan ruang bicara ni ada added value. Added value. Jadi macam Tuan Yazid cakap tu, Allah, saya dengar sejuk hati saya. Ya. Kalau dia lah diberi tempat yang betul-betul bagus, saya rasa insyaAllah kita akan satu hari akan jadi masyarakat madani. Okey, apa yang saya nak showkan, ruang bicara kalau bagi tahu topik untuk malam ni at least 2 hari lebih awal. Jadi jemput orang yang relevan duduk, besok bagi jawab dan soal khabar. Apa pandangan dia. Jadi ada follow up. Jadi kita tahu. Kalau tidak dia dengar je mati gitu habis. Best. Jadi ada follow up. Dia dengar malam ni orang yang berkuasa tentang ni, dia dengar besok lagi dia jawab, kita akan bagi terima kasih. Saya bagi itulah. Ada 3 soalan sensitif tapi saya tak mau tanya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang sensitif tu simpan. Kita jumpa kat luar. Baik, itu pemanggil. Terima kasih Cik Syukur. Mungkin mudah untuk kita panjangkan perkara ini, tapi soal feedback yang diberi itu mungkin kita ambil masa dan sebagainya. Cuma satu Tuan, bila disebutkan Ustaz sebutkan tadi pengalaman tu yang membolehkan Ustaz juga berkongsi dalam buku ni, mungkin ini satu yang berguna untuk kita ketengahkan kepada generasi yang akan datang. Kalau kita tengok generasi dulu, kenapa mereka ni, kita tengok mereka ni bertanggungjawab, amanah, jujur, ikhlas. Sebab mereka ni susah banyak mengajar kita. Bila kita kata simpati, tak ada apa. Empati, tak ada apa. Bila you merasakan sendiri, baru kita tahu. Dan dalam penulisan saya ni, saya ada beberapa perkara yang saya masukkan. Satu, kita selalu buat kajian penyelidikan, tapi kita tak buat perisikan. Perisikan ni kita akan dapat maklumat secara terbuka atau secara tertutup. By hook, by crook you akan dapat. Kita tengok macam mana Jim Comey, dia boleh buat penyelidikan berkenaan Islam 15 tahun. Walaupun kita kata dia cadangnya nak musnahkan Islam, tetapi dia takdirkan oleh Allah menunjukkan bahawa Islam itu adalah beautiful culture. Kan? Ya, itu kita nak. Jadi kita minta bila syariat Islam ni kita dapat perkasakan, insya-Allah. Kita selalu bercakap berkenaan ilmu akal, falsafah. Kita tak bercakap pasal nakli. Janji Allah kepada orang yang bertakwa, ada 20 janji Allah. Allah selamatkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja ila akhir ayat. Aku selesaikan masalah kamu. Kita duduk di dunia ni memang lita ujian. Semua diuji. Sampai pujangga kata, jenaka pujangga, dia kata kalau kita ada 5 orang mengatakan masalah kita adalah
lebih besar masalah daripada masalah yang lain. Tapi kalau boleh kita letakkan masalah kita satu tempat, nescaya setiap individu akan ambil masalah dia balik, baru dia tahu masalah dia. Masalah orang lebih besar daripada dia. Jadi kalau kita tak menyelesaikan masalah, kita kena menyelesaikan masalah melalui nakli Al-Quran dan hadis. Yang Nabi kata, aku tinggal 2 perkara, kamu tidak akan sesat. Hari ini kita membelakangkan. Bila kita membelakangkan, tadi kita, oh ya takilah, aku selesaikan masalah kamu, aku bagi rezeki yang tak sangka-sangka. Lepas itu dia kata, Allah sampaikan hajat kita. Dan ini janji Allah. Inna Allah la yuhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkin janji. Tapi bila kita menjauhkan kita dengan syariat Islam, ini umat Islam diseksa, diuji dengan berbagai-bagai ujian yang kita terima hari ini sebab kita menjauhkan dengan Islam. Itu sebab kita nak mendekat balik syariat. Jadi kita, penulisan buku kita ni contemporary, menjawab pada masalah semasa. Baik, kita ada pemanggil di talian daripada Pulau Pinang. Assalamualaikum Cik Kamarul. Assalamualaikum Cik Kamarul. Waalaikumsalam Tuan Lalan. Ya, silakan bos. Assalamualaikum ahli panel yang saya hormati. Saya topik malam ini cukup cantik dan saya amat bersetuju dengan ahli panel mengatakan bahawa kita tidak cukup simpati dan empati kerana kita kena merasai, melalui, baru kita boleh faham dan kita boleh menyampaikan. Sebagai satu contoh di sini kan, saya nak bangkitkan contohnya macam isu hudud yang yang panas-panas dibincangkan. Contohnya kita banyak orang Melayu Islam, kita mengatakan non-Muslim ni duduk diam-diam, dia tak tahu tentang perkara ni, jangan masuk campur. Tetapi apabila dalam satu hal yang lain, kalau kita melihat dalam aspek syahadah, tiada, aku mengaku bahawa tiada lain Tuhan yang kusembah melainkan Allah. Kalau orang Melayu macam kita ni yang Islam celik-celik Islam, jadi kita tak betul-betul merasakan Tuhan yang mana. Sebab kalau orang yang bukan Islam, dia pernah menyembah Tuhan yang lain. Jadi apabila katakan bahawa aku naik saksi bahawa tiada lain Tuhan yang aku sembah melainkan Allah, dia sebenarnya dia faham bahawa dia boleh berbanding. Dia dah melalui bahawa dia telah pernah menyembah Tuhan yang lain. Sekarang dia menyembah Tuhan yang Esa. Dia benar-benar faham kalau bandingkan dengan kita orang Melayu yang tidak melalui proses pemahaman itu. Baik. Apa pandangan panel? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Satu persoalan yang baik. Mungkin Tuan Syukur nak lihat sikit bagaimana yang kita sebutkan tadi, dakwah kepada non-Muslim terkandung dalam revolusi semesta ini. Terima kasih Datuk. Berkenaan dengan non-Muslim, buku yang kita nak keluarkan ni adalah berkaitan dengan silang budaya. Walaupun kandungan silang budaya, kita ambil kira budaya kehidupan harian, namun asasnya adalah pahaman agama yang kita akan bawakan. Jadi kita percaya kalau kita Islam itu way of life. Jadi kalau kita orang Islam mengamalkan kehidupan kita adalah way of Islam as a way of life, yang non-Muslim akan tertarik pada Islam kerana kehidupan yang kita akan bawa pada cermin, yang dia akan cermin pada dia, mungkin dia akan tertarik. Daripada situ dia akan minta mungkin lebih mendalam tentang, pasal kita sebut agama ini bukan daripada segi fizikal, berkenaan ruh. Jadi ruh ini yang untuk bagi orang kafir atau orang percaya Islam agaknya payah untuk dia memahami, kecuali dia bersama dengan kita. Daripada kehidupan harian, cara kita hidup, cara kita interaksi. Jadi lama kelamaan mungkin dia akan tertarik. Ataupun kepada mereka yang celik hati, insya-Allah mungkin sekejap saja dia akan ambil tahu apa itu Islam. Dan dari situ dakwah kita akan berjaya. Kerana orang-orang begini biasanya zaman sekarang ini, apa dilihat, apa yang dirasa, lebih cepat apa yang difikir sendiri, untuk dia berubah. Jadi saranan saya, apabila siap buku Ustaz nanti yang silang budaya tu, insya-Allah ataupun yang berkenaan dengan nama buku ini, selepas pada ini, bagi yang non-Muslim atau original ini,
InsyaAllah dia akan cepat untuk bersama Baik, kita. Ustaz mungkin nak tambah, cuma saya nak tambah satu soalan. Boleh kita bangkit untuk membina semula tamadun ala baru? Apakah cabaran yang Ustaz rasa berat yang sedang perlu kita fikirkan juga? Kita boleh pergi pada Islam perbezaan Islam ala baru, tapi kita melalui misi basmi kejahilan dulu. Daripada basmi kejahilan kita kena bangunkan ummah kita, bangun ummah dengan minda. Minda kita bukan minda kita hari ini, kita minda dari segi kebijaksanaan kita, dari segi kita panggil akademik, sarjana, lepas itu mati. Kita kena pergi pada usahawan. Usahawan ni maknanya sebab ini apa yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya. Hari ini kita tak sampai ke peringkat itu. Sehingga kita tak sampai ke peringkat itu. Kalau kita nak bangunkan itu, dan perkara ini dinyatakan oleh Dr. Yusuf Qadawi, abad yang ke-19 adalah abad Nasara. Itu sebab negara-negara semua dijajah oleh orang putih dulu, termasuk kita Melayu, hampir semua. Manakala abad yang ke-20 dia kata abad Yahudi. Itu yang PBB, UNESCO, IMF dikawal oleh Yahudi. Baik Ustaz, kita akan sambung selepas ini kerana kita nak berehat buat kali terakhir. Kaedah penyataan rumah kita akan bincang selepas ini bersama dengan Ustaz Yazid dan juga Tuan Abdul Syukur Ismail selepas ini. Jangan ke mana-mana. Menerusi pembikinan revolusi semesta ini merupakan satu usaha yang cukup baik dan harmoni. Mungkin Ustaz, saya nak suruh tambah sikit tadi tentang bagaimana yang Ustaz sebut tadi tentang strategi basmi kejahilan. Ya. Ini strategi dia kena ini berlandaskan kepada sudut yang bagaimana untuk membangunkan ummah dan bina tamadun Islam arah baru yang saya sebutkan tadi. Cuma strategi basmi kejahilan tu mungkin Ustaz boleh perincikan? Terima kasih Datuk. Strategi basmi kejahilan ya. Punca utama kita berlakunya berbunuh sesama sendiri, pergolakan dunia Islam kerana kejahilan. Kita kena akui, kita terima. Inilah puncanya. Jadi untuk nak basmi kejahilan ni, kita pertama sekali kita kena menyediakan buku panduan, fokus kepada subjek apa. Dan kita ambil pada tiap-tiap kita baca surah Al-Fatihah, kita sebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjuklah kamu jalan yang lurus, jalan digunakan para anbiya, siddiqin wa syuhada wa salihin. Dan jangan kamu masuk kami dalam golongan orang yang Allah murkai dan sesat. Tapi itu yang kita masuk. Dan yang jahil ni, apakah jadi satu sebab juga di kalangan orang politik? Saya nak sentuh politik sikit, yang selalu duduk bergaduh, bertekak sebagainya. Kerana jahil kan, kerana kuat ilmu kan, macam mana Ustaz? Ada tulis dalam buku ni tak? Ya, itu semua daripada situ puncanya. Jadi kita minta ke Allah jalan yang lurus. Tapi kita pilih jalan yang bengkok. Dalam penyusunan Al-Quran, surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama. Dan surah yang kedua ialah surah Al-Baqarah. Di sana Allah perkenankan permintaan kita. Cuba kita lihat dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, dalam mukadimah dia. Ada surah Al-Baqarah ada 286 ayat. Terbagi pada dua pasal. Pasal yang pertama berkenaan cerita iman dan takwa, orang iman, batal iman dan sebagainya. Di sana secara tersiratnya orang beriman akhlak dia mulia. Di sana ada akidah dan tasawuf. Fasa yang kedua berkenaan dengan fi ibadat, fi muamalat, fi munakarat, fi jinayat. Itu yang kita tulis. Tetapi hari ini kita khusus pada ibadah khususiah, solat, puasa, zakat, haji, bersuci, itu saja. Dan yang lain kita tak masukkan. Yang itu kita ambil kira. Dan kita kontemporarikan keadaan semasa. Apa menjawab keadaan semasa. Hari ini kita menjauhkan kita dengan syariat Islam sebab seolah-olah Islam itu tidak boleh menjawab permasalahan hari ini. Sedangkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, dia kata, Allah kata aku dah lengkapkan dah Islam sebagai agama kamu. Di situ kita buat penyusunan. Dan sekarang ni kita buat dari peringkat sijil dan sijil tinggi. Kita ada diploma, kita ada sarjana muda. Kita gabungkan antara syariat dengan akidah dan tasawuf. Sistem pendidikan kita hari ini, orang syariah, orang usuluddin. Kita gabungkan sebab ini adalah ilmu mengurus diri. Ilmu fardu ain itu ilmu mengurus diri. Ilmu fardu kifayah adalah ilmu untuk mengurus sistem kehidupan kita. Jadi yang kita nak buat besok dalam Islam hadari itu adalah ilmu fardu kifayah.
supaya politik kita macam Datuk kata tadi, politik kita bukan politik perseteruan tapi politik penyatuan. Politik sejahtera. Kita tidak menyerang, kita menerang. Kalau saya tengok dulu, saya minat dengan politik Datuk, tapi saya tak masuk mana-mana politik sebab saya tak tahu. Ya. Bila bina Jabatan Pulau Pinang, banyak dia punya bangkangan. Habiskan duit kerajaan, habis itu, habis membazir dan sebagainya. Sepatutnya parti pembangkang, yang kalau kata menerang, kenapa kerajaan buat 4 lorong? Volume sekarang sekian, peningkatan tiap tahun berapa peratus? Patut tambah 5 lorong. 5 lorong, 6 lorong. Baru maknanya pembangkang tu dapat memberi manfaat pada rakyat. Betul. Dia menerang. Betul. Hari ni dia menyerang. Kita tak begitu, supaya bila dia orang dididik dengan cara syariat ni baru dapat. Dan non-Muslim pula kita didik dengan silang budaya dan TPM kata tu. Kita dah buat. InsyaAllah dalam 6 bulan lagi kita boleh keluarkan buku. Satu yang jelas, kadang-kadang kita selalu makan kari pap, nasi lemak, tapi rohani kita tak ada yang makan. Tuan Syukur, mungkin ini permasalahannya. Rohani kita juga kena ada santap juga kan. Kalau tidak tak boleh kan. Mungkin tuan ada pandangan Tuan Syukur. Terima kasih Datuk. Bab inilah yang dikatakan bahawa kita hari ini kita banyak jaga atau kita take care, kita menjasmani. Ya, betul. Bangun pagi, celik pagi sampai ke tidur. Kalau dulu bangsa Melayu kita makan 3 kita dulu makan 3 kali sehari. Betul. Pagi, tengah hari dan malam. Apabila kehidupan kita dah mewah hari ini, kita tekankan makan 6 kali. Siap dengan dinner, dinner dan supper. Tapi kita tidak dihebahkan berkaitan dengan ilmu juga perlu santapan 6 kali. Saya pada 5 kali sembahyang waktu yang solat yang wajib, tahajud ke, betul, ataupun duha ke. Jadi kita menekankan bahawa banyak jasmani hari ini. Sama ada, kecuali lah sekarang ini ada dipanggil pembaruan ataupun perbezaan. Kerana banyaknya sekolah-sekolah tahfiz ataupun agama, sama ada individu ataupun persatuan. Jadi saya rasa untuk akan datang kita nampak hari ini bahawa ada perubahan. Namun daripada segi speed atau kelajuannya perlu ditambah. Perlu ditambah. Untuk kita mencapai apa yang diajarkan oleh Tuan Ustaz tadi, Tuan Ustaz Yazid. Kerana Tuan Yazid menceritakan berkaitan dengan lengkap apa yang ada dalam kandungan buku-buku yang akan sama dengan dia tersedia ada atau yang akan datang. Namun untuk mencapai maksud bagi ummah tadi, fikir ummah, dia perlu suatu pengorbanan yang ataupun tindakan yang drastik. Drastik dan juga persamaan. Untuk pengetahuan Datuk, kami dah bawa buku ni ke Jabatan Pelajaran, Kementerian Pendidikan. Malangnya tak feedback kurang memuaskan. Boleh kita memuaskan? Kurang memuaskan ke lambat ke macam tidak disambut? Tidak disambut. Oh, itu tugas penulis tu kena bagi sambut. Tu kadang-kadang itu saya sebutkan tadi. Bagaimana kita nak memasyarakatkan tentang kandungan buku ini. Itu yang paling penting. Cuma di sini dia duduknya persoalan bagaimana ahli agamawan ini juga perlu memainkan peranan, ahli akademik juga perlu memainkan peranan bagi memerlukan sokongan terhadap usaha-usaha yang seperti ini. Ustaz? Terima kasih Tok. Kita masalah hari ni, yang saya tengok masalah besar kita, bukan keseluruhan, secara general saya kata. Orang agamawan hebat dengan agamawan dia. Orang umarak hebat dengan umarak dia. Dia kita terpisah. Kalau kita tengok dalam sejarah macam mana kehebatan umat Islam sampai 800 tahun membina tamadun, mereka ni dua dalam satu. Jadi itu sebab mereka boleh bina tamadun. Dan balik pada Datuk kata tamadun boleh kita bina. Sebab apa? Bila kita basmi kejahilan, bangunkan ummah. Hari ini umat Malaysia, masyarakat Malaysia adalah di antara negara Islam yang paling maju sekali. Ini kesempatan kita kena guna. Dan dia kata bina tamadun Islam ala baru, sebab Yusuf Qaradawi kata abad 19 abad Nasara, 20 Yahudi, 21 dia kata umat Islam.
Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran, tengok dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman, ada satu bahasa Melayu Allah guna, ada 13 patah perkataan bahasa yang bukan bahasa Arab Allah gunakan dalam Al-Quran, dan satu daripadanya adalah bahasa Melayu. Melayu saya maksudkan daripada Nusantara. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kafuro tu kapur barus. Tahu tafsir Pimpinan Rahman surah Al-Insan ayat 5 kata saya. Itu kapur barus. Arab dulu dah mencari rempah ratus untuk selera makan. Untuk selera minum mereka menggunakan kapur barus. Kita tak minum kapur barus lagi sebab guna untuk jenazah. Sedangkan itu adalah minuman syurga. Kita gunakan. Ya. Dan petunjuk daripada Nabi juga, dia kata Islam akan bangkit di belah timur. Dia timur maksudnya dia arah kepada pancuran emas tu. Kalau tak silap saya mengarah ke kita. Ustaz, saya sebenarnya banyak perkara yang saya nak sembang tentang menariknya buku ni, tetapi masa tak mengizinkan. InsyaAllah kita harap kita akan dapat berjumpa lain di lain siaran. InsyaAllah Revolusi Semesta ni akan memberikan sesuatu ilmu yang cukup baik, dan pastinya bagi yang ingin memiliki ni boleh dapat. Dah ada di pasaran? Ada pasaran. Dah ada pasaran Atau ATBM. ATBM. InsyaAllah kita cuba memberikan sokongan terhadap usaha murni yang berbahagia Ustaz Yazid dan juga Tuan Abdul Syukur. InsyaAllah kita teruskan pembukaan minda kita yang lebih luas agar kita dapat memanfaatkan ilmu yang dicurahkan oleh insan-insan seperti ini. Jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.